Sedia? Sedia. Sedia? 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 Sedia. Cobaan suara. Cobaan suara. Cobaan suara. Cobaan suara. Cobaan suara 1, rokok haram di sisi agama. Cobaan suara 2, rokok pemusnah bangsa. Cobaan suara 3, rokok membahayakan kesihatan. Cobaan suara 4, rokok racun utama. Rokok setiap sebutan membawa pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang Forum Remaja pada tahun 2014. Para hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan adik-adik panel kita pada pagi ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah rokok dalam kalangan pelajar boleh dikatakan pada tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Oleh itu, sekiranya permasalahan ini ingin diselesaikan, kita akan bicarakan masalah ini. Sebelum saya kupas secara lebih lanjut lagi, marilah kita berkenalan dengan adik panel kita pada pagi ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewasa sekalian sememangnya tidak asing lagi dengan adik panel kita pada pagi ini. Baiklah, dari sebelah kanan saya, adik panel yang pertama. Salam perkenalan saya hulurkan. Kelab aktiviti diberi jawatan. Panel pertama diberi kepercayaan. Muhammad Daniel Ashraf mempunyai badan. Apa khabar saudara? Kabar baik saudari, alhamdulillah. Saudari pula bagaimana? Sehat hendaknya, terima kasih. Dan di kiri pula, adik panel yang kedua. Senyuman manis wajah berseri, pemimpin rakan sebaya diberi kuasa. Membantu rakan, tugas diberi. Al-Akhirah panel kedua. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih saudari pengerusi. Saudari Atira, saya tanyakan, apakah pendapat saudari Atira tentang pelajar sekolah di sini tentang tabiat merokok? Sebentar tadi saya sempat menanyakan kepada beberapa orang pelajar di bawah sama ada mereka terlibat dalam gejala merokok ataupun tidak. Alhamdulillah, nampaknya mereka langsung tidak terlibat dalam gejala ini. Terima kasih. Dan yang di hidung sana pula, Masya Allah, sekali pandang syair wanita, ramah orangnya apabila disapa. Saudara ini segak orangnya. Muhammad Ali, panel ketiga. Apa khabar saudara? Kabar baik, terima kasih saudari pengurusi. Ya, sama-sama. Baiklah, sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut lagi, soalan saya pada panel pertama. Saudara, Ya saudari, apakah kandungan yang terdapat di dalam rokok? terima kasih kepada saudari pengurusi. Setiap batang rokok yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih 4,000 bahan kimia yang membahaya dan boleh membawa maut. Dengan ini, satu sedutan itu boleh membawa maut. Antara kandungan asal rokok termasuklah bahan radioaktif dan bahan ada di dalam cat, pencuci lantai, ubat gegan, racun serangga, racun anak-anak yang digunakan di kamar gas maut bagi pesalah hukuman mati dan sebagainya. Bagaimanapun, racun paling penting adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Berbalik pada saudari pengurusi. Terima kasih saudara Daniel atas penerangan itu tadi. Sebentar tadi, panel kita yang pertama ada menerangkan kandungan yang berbahaya di dalam rokok, iaitu tar, nikotin dan karbon monoksida. Seterusnya, saudari. Ya saudari. Bolehkah saudari menerangkan kenapa 3 bahan itu dikatakan paling berbahaya? Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari pengerusi kerana memberi peluang kepada saya untuk berbicara. Saya akan menerangkan satu persatu mengapa 3 bahan ini dianggap paling berbahaya. Pertama, tar mengandungi sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanser. Manakala nikotin seperti najis darah, heroin, amfetamin dan kokain akan bertindak balas di dalam otak dan menyebabkan ketagihan. Oleh itu, sukar untuk sesiapa saja yang telah terjerat dalam gejala ini meninggalkan tabiat merokok untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah sejenis gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh egsos kenderaan. Gas ini akan menjejaskan bekalan oksigen ke tisu-tisu di dalam badan sehingga ianya menjadi terencat. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada saudari Atira. Sekarang sudah terang lagi bersulur
bahawa rokok itu sendiri akan memudaratkan diri sendiri. Sebentar tadi, kedua ahli panel kita ada menerangkan kandungan yang terdapat di dalam rokok. Saudari Ali, Ya saudara. Saudari. bolehkah saudara menguraikan kesan yang disebabkan asal rokok pada perokok itu sendiri serta orang sekeliling? Terima Silakan. kasih saudari pengerusi. Saudari pengerusi, antara kesan asap rokok kepada perokok dan orang sekeliling ialah kanser payudara. Maafkan saya, kanser paru-paru. Selain itu, ianya juga akan menyebabkan kanser trakea, bronkus, mulut dan esofagus, iaitu di mana 90% penyakit kanser paru-paru berpunca daripada tabiat merokok. Perokok pasif ialah orang yang tidak merokok tetapi diistilahkan sebagai perokok kerana menyedut asap rokok daripada perokok. Percaya atau tidak, risiko kanser pada perokok pasif adalah berkali ganda lebih daripada perokok biasa. Kembali kepada saudara pengerusi. Amboi, sampai tersasar ya. Terima kasih saudara. Ya, saudara. Nampaknya perbincangan kita semakin hangat. Sebentar tadi, saudara Ali ada menerangkan tentang kesan asap rokok dari sudut kesihatan. Berbalik pada saudara Daniel, Ya saudari. bolehkah saudara menjelaskan impak asap rokok kepada perokok serta orang sekeliling dari sudut ekonomi dan personaliti? Sudah tentu saudari. Silakan saudara. Dari segi ekonomi, secara purata, perokok akan membelanjakan wang mereka lebih kurang RM1,000 setiap tahun untuk merokok. Manakala rawatan perubatan dengan anggaran 240 setahun. Ini bermakna perokok membazirkan wang mereka dengan begitu banyak sekali. Oleh itu, perbuatan merokok samalah seperti membakar duit sendiri. Kemudian, dari sudut personaliti, perokok yang merokok akan meninggalkan bau pada baju dan rambut. Kemudian, gigi mereka akan kekuningan dan pernafasan mereka berbau. Saya ingin bertanya kepada saudari Atira. Silakan. Saudari Atira, Ya saya. saudari Atira berkawan dengan lelaki merokok atau tidak? Oh, sudah tentu tidak. Alhamdulillah, saya tidak merokok. Berbalik kepada saudari Atira. Amboi, menyempat saja ya menurut saudari Atira. Sudah tentu. Saya pun tidak suka pada orang yang tidak merokok. Baiklah, soalan saya seterusnya. Saudari Atira, bolehkah saudari menerangkan beberapa kaedah untuk berhenti daripada merokok? Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudari pengerusi. Antara kaedah untuk berhenti merokok ialah: pertama, tetapkan tarikh untuk berhenti merokok. Anda juga mesti mengatakan pada diri bahawa aku bukan perokok. Selain itu, setiap kali anda terasa ingin merokok, cuba melengahkan masa dengan melakukan perkara dan menyebabkan anda terlupa dan terlengkau untuk merokok. Anda juga perlu mendapatkan sokongan dan bimbingan daripada ibu bapa maupun rakan-rakan. Dan yang paling penting adalah melawan keinginan untuk merokok. Berbalik kepada saudari pengerusi. Maafkan saya saudari pengerusi, saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan oleh saudari panel kedua. Silakan saudara. Terima kasih. Kita sedia maklum bahawa tabiat merokok ini bermula daripada usia remaja lagi. Oleh itu, ibu bapa adalah kaunselor yang terbaik untuk anak-anak. Jangan dibiarkan perkara ini berlaku. Kata orang, sayang isteri tinggalkan, sayang anak tangan-tangankan. Anak jangan dibiarkan diberi bunga saja ataupun diberi rotan saja. Gunakan kedua-duanya, insya-Allah akan menjiwai pada diri mereka. Balik pada saudara terus. Terima kasih saudara. Sebentar tadi, saudari Atira ada menerangkan beberapa kaedah untuk berhenti merokok. Saudara Ali, Ya saudari. bolehkah saudara menjelaskan faedah berhenti merokok? Ya, sudah tentu. Terima kasih saudari pengerusi. Antara faedah berhenti merokok dari sudut kesihatan, insya-Allah kita akan hidup lebih lama. Selain itu, badan menjadi sihat dan kuat seperti saya. Juga terhindar daripada penyakit yang berbahaya. Daripada sudut personaliti pula, gigi kita akan menjadi lebih putih. Cuba ahli panel sekalian lihat gigi saya. Putih kan?
Saudari Atira, saya tidak merokok. Selain itu, nafas menjadi lebih segar, daya rasa dan bau meningkat dan menambah keyakinan diri. Daripada sudut ekonomi pula, faedah berhenti merokok dapat menjimatkan wang, dan wang tersebut boleh dibelanjakan untuk perkara yang lebih bermanfaat. Kembali kepada saudara Ekonomi. Terima kasih kepada Saudara Ali atas penerangan yang utuh lagi berisi tadi. Saudara Daniel, Ya, saya saudari. ingin menanyakan soalan. Ya. Benarkah seseorang itu akan terjerumus dalam kancah maksiat hanya kerana tabiat merokok ini? Silakan saudara menjelaskan. Ya, saudari. Pada pendapat saya, memang benarlah seorang yang merokok itu boleh terjerumus ke arah maksiat. Hal ini kerana keinginan remaja itu sangat tinggi pada usia remaja. Contohnya, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Ini akan menyebabkan ke peringkat seterusnya, ini seks rambang. Ini bermula daripada satu sudutan. Untuk itu, remaja perlu bijak dalam menghadapi dunia yang penuh pancaroba ini. Terima kasih. Soalnya, baik. Terima kasih kepada saudara Daniel tadi. Seterusnya, saya ingin menanyakan soalan kepada saudari Atira. Saudari, mengapakah remaja masa kini lebih mudah terpengaruh dengan gejala merokok? Pada pendapat saya, remaja merupakan golongan yang ingin bebas mencari identiti sendiri. Oleh itu, mereka sangat mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak berfaedah, terutama daripada rakan-rakan. Sikap ingin tahu dan ingin mencuba yang tinggi juga merupakan salah satu faktor mereka terjebak dalam gejala ini. Ibu bapa yang merokok juga akan menggalakkan anak-anak mereka untuk mencuba rokok. Bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuenya. Jika buruk perangai ibu bapa, maka buruklah perangai anaknya, dan sebaliknya. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Atira. Sebenarnya kita ada sedikit masalah lagi. Sebelum kita menutup majlis ini, diminta ketiga-tiga ahli panel kita untuk membuat kesimpulan yang bertajuk rokok setiap sudutan membawa padam. Izinkan saya untuk membuat kesimpulan. Rokok setiap sudah membawa padam. Tabiat merokok ini perlu ditinggalkan. Hal ini kerana kita perlu membentuk masyarakat kerana ia aset negara untuk merealisasikan cabaran wawasan 2020. Kembali pada selain. Silakan saudara Atira. Pada perbualan kita, setiap sudutan membawa pada, saya dapat simpulkan bahawa kita perlulah mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala ini sejak kecil lagi, bagi untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan yang lebih cerah. Saudari pengerusi, Saya sudah terang lagi bersuluh, rokok setiap sudutan membawa padam. Dengan merokok dapat mengundang penyakit yang berbahaya seperti kanser. Merokok juga akan merancangkan pembesaran janin bagi ibu yang mengandung. Adakah kita sanggup melihat anak kita lahir tidak sempurna? tidak. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengubati? Betul. Kembali pada saudari pengerusi. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir serta menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bukan hanya sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana tekun mendengar perbincangan kami pada hari ini. Kesimpulannya, tabiat merokok ini perlu dihentikan kerana ia bukan sahaja menjejaskan kesihatan diri tetapi juga kesihatan orang lain. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sesekali berhenti berfikir. Usah menepuk dada menanya selera, tetapi tepuklah dahi, bukalah minda. Fikir-fikirkanlah. Terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu di luar. Akhir kalam daripada saya.
orang putih, orang Pakistan. Terima kasih. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi